الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesihatan dan juga kekuatan kepada kita untuk berhimpun di petang yang permai ini untuk sama-sama kita melaksanakan satu tanggungjawab yang merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah An-Nisa ayat 82. Dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tak hendak tadabbur Quran? Tak maukah mereka mentadabbur Quran? Allah menyoal kita, dan soalan ini merupakan satu soalan yang perlu kita jawab. Tidak hanya menjawab dalam bentuk lisani, dalam bentuk verbal, juga dalam bentuk amali, dalam bentuk praktikal. Apakah mereka tak hendak tadabbur Quran? Tadabbur, kata Imam Ibn Katsir, artinya memahami dan juga mendalami. Allah mahu kita memahami dan mendalami maksud dan makna Al-Quran. Sekaligus jawapan yang perlu kita berikan ialah kita mahu. Sebab dalam ayat-ayat yang lain, ia merupakan tuntutan daripada Allah. Allah mahu kita faham, agar dengan kefahaman itu akan lahirlah pelaksanaan dan juga amalan. Tadabbur membantu ke arah pelaksanaan ketetapan ilahi. Sekaligus tadabbur merupakan satu tuntutan. Alhamdulillah, pada petang yang permai ini kita melaksanakan tuntutan itu untuk tadabbur. Walau bagaimanapun, tadabbur mempunyai metodologinya. Memahami isi-isi Al-Quran tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Sebab ada hadis yang sahih yang berbunyi, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang mentafsir Al-Quran dengan semata-mata menggunakan akal otaknya, semata-mata menggunakan itu, sila ambil tempatnya dalam neraka jahanam. Hadis ini memberikan suatu isyarat kepada kita bahawa mentadabbur Al-Quran mempunyai ciri dan pendekatannya, ataupun mempunyai metodologi ataupun caranya. Dan cara itu memang dibahaskan dengan panjang lebar dalam buku ataupun dalam ilmu yang pernah saya sebutkan berulang-ulang kali di sini, yaitu ilmu ulumul Quran. Ulum Al-Quran. Ulum artinya ilmu-ilmu yang membantu kita memahami Al-Quran. Secara umumnya ia dikenali sebagai ulumul Quran. Termasuk dalamnya membicarakan tentang bagaimana Al-Quran ditulis, dihimpun, diseragamkan dan dibukukan. Termasuk dalamnya perbincangan tentang mukjizat Al-Quran. Termasuk dalamnya perbincangan tentang apakah ayat pertama dan ayat terakhir Al-Quran. Termasuk dalamnya perbincangan tentang apa itu tafsir, apa itu takwil, bagaimana mentafsir, bagaimana mentakwil, dan begitulah seterusnya. Di petang ini kita menjurus kepada ilmu tafsir Al-Quran. Apa yang kita bicarakan di petang ini ialah mentadabbur, memahami Al-Quran secara tafsiran. Kita tidak hanya bicarakan terjemahan. Terjemahan boleh kita baca dalam buku-buku terjemahan
terjemahan Quran yang kita beli. Tetapi dalam terjemahan tidak ada tafsiran. Jika ada pun terlampau kecil, terlampau sedikit. Apa itu tafsir Al-Quran? Ulama membahasnya panjang lebar dalam kitab Ulumul Quran. Tafsir artinya memahami makna-maknanya dan mengeluarkan hukum hakam daripadanya dan mengeluarkan hikmah-hikmah yang terdapat dalamnya, supaya dengan itu dapat kita laksanakan secara yang mantap. Jadi usaha untuk memahami Al-Quran secara betul, usaha untuk mengeluarkan hukum hakam daripadanya secara betul, usaha untuk memahami formula dan juga nilai-nilai, hikmah-hikmah yang terdapat dalamnya secara yang betul, semua itu tafsir. Dan itulah sebenarnya yang kita bicarakan di petang yang permai ini. Alhamdulillah. Lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesempatan ini. Semoga kesempatan ini kita niatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepadanya Azza wa Jalla. Semoga langkah kita selepas ini merupakan langkah-langkah yang mantap, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mari kita kembali kepada agenda kita. Kita masih mengkaji surah nombor 78, surah An-Naba. Surah An-Naba, surah nombor 78. Ada siapa antara kita sebelum datang ada problem besar lah ni? Ada masalah besar belum datang sini? Ada tak? Nampak jantung saya memberi amarah. Ada tak siapa-siapa yang belum datang ada problem besar sebelum hadir ke sini? Tak ada, insya-Allah. Okey, ikhlaskan niat kita ya, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita masih mengkaji surah nombor 78, surah An-Naba, surah yang bermaksud berita besar. Dan insya-Allah kita mulakan di petang ini bermula ayat nombor 17, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا صدق الله العظيم. Sesungguhnya hari keputusan, yaitu hari kiamat, merupakan suatu yang ditetapkan Allah. Ayat 17, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala. Lantas kamu datang berkelompok-kelompok di sana, dan dibukakan pintu langit, maka terdapat padanya beberapa pintu, dan dijalankan gunung ganang, maka menjadi hancurlah, fatamorganalah gunung ganang itu. Sesungguhnya neraka Jahanam ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang yang taghin, yang melampaui batas. Mereka tinggal dalamnya berabad-abad lamanya.
Mereka tidak merasai kesejukan dalamnya, tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan juga nanah sebagai pembalasan yang setimpal. Itulah terjemahan kepada ayat-ayat yang telah saya bacakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan ayat-ayat awalan dari surah ini. Surah yang bermula dengan suatu penceritaan senario yang Allah sebutkan sebagai amma yatasaalun, yang merupakan ayat 1 surah An-Naba, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Rupa-rupanya mereka sedang bertanya-tanya, berbincang tentang satu benda besar. Apakah benda itu? Allah sebut sebagai anin naba'il azim. Naba artinya benda, azim besar, digabungkan satu cerita besar. Cerita besar yang dimaksudkan di sini ialah tentang kedatangan dan kejadian hari kiamat. Dan pada sesi pertemuan yang lepas saya kaitkan ini juga dengan isu tahun 2012. Ia merupakan satu tahun yang mana orang juga bertanya-tanya, berbicara tentang tahun ini. Sebab ada sebahagian manusia mengatakan pada tanggal 21 Disember 2012 akan berlaku kiamat, berdasarkan pengakhiran kalender kaum Maya. Kaum Maya hidup ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ada yang mengatakan kaum Maya wujud lebih kurang 3,000 tahun sebelum datangnya Nabi Isa, dan tamadunnya bersambung sedikit selepas wafatan Nabi Isa. Mereka hebat di bidang aritmatik, ilmu hisab, di bidang penulisan, dan juga di bidang astronomi. Sehingga ada yang mengatakan pada hari ini mereka mendapat ilmu itu, sedangkan mereka hidup lama dahulu. Tak mungkin ilmu mereka begitu ke depan. Mereka memperolehnya daripada alien from outer space. Mereka mendapatnya daripada apa? Daripada alien. Alien orang Melayu kata apa? Daripada orang asing. Orang asing, makhluk asing. Makhluk asing yang entah datang dari mana-mana. Sebab itu ada kelompok hari ini yang mewujudkan satu agama baru, Scientology. Satu agama bertunjangkan sains kononnya, dan mereka mengatakan era bagi manusia sudah tamat. Manusia sudah melahirkan perang dunia yang teruk-teruk, yang dahsyat-dahsyat. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan sekarang sudah bermula perang dunia ketiga. Dengan berlakunya tragedi yang meruntuhkan World Trade Center di Amerika, dengan berlakunya peperangan Israel dan Arab, sudah bermula perang dunia ketiga, dan entah bila ia akan selesai. Manusia sudah tamat eranya, sebab mereka ini memenuhkan alam ini dengan senjata untuk membunuh orang lain. Sudah sampai masanya untuk makhluk baru menguasai dunia. Mereka ialah makhluk asing from outer space. Makhluk inilah yang kononnya mengajar kaum Maya dan kaum-kaum yang seumpamanya, yang hebat, yang sudah melahirkan produk-produk yang mengagumkan di peringkat dunia sampai ke hari ini. Dan kaum Maya telah melahirkan satu kalender yang memakan masa lebih kurang 5.125 tahun.
Itu jangkaan masa bagi kalender itu, dan ia tamat pada 21 Disember 2012. Itulah kisahnya tentang Riuh Rendah Kiamat 2012. Anda memahami apa yang saya sebutkan tadi, Anda sudah boleh menceritakan kepada orang tentang bagaimana isu kiamat 2012 timbul. Ia dari kalender ataupun pengakhiran kalender kaum Maya. Bagaimana umat Islam melihat isu ini? Amma yatasaalun zaman dahulu. Sekarang juga amma yatasaalun. Apa benda yang mereka sedang bertanya-tanya ini? Apa benda yang mereka sedang bercakap-cakap ini? Amma yatasaalun zaman dahulu berbicara tentang naba'il azim, tentang hari kiamat. Amma yatasaalun pada hari ini juga berbicara tentang kiamat 2012. Itu hanya berbentuk kebetulan, tapi perbincangan kita sekarang relevan dengan era kita juga, InsyaAllah. Lantas sebagai orang Islam, sudah pastinya kita melihat dengan kacamata agama, bukan dengan kacamata saintis, jauh sekali dengan kacamata kaum Maya. Lantas kita sudah boleh menjawab, adakah benar kiamat akan berlaku 2012? Jawapan kita jelas. Berpandukan ayat dari surah Al-A'raf, berpandukan hadis-hadis yang kuat lagi sahih, jelas sekali bahawa ia benda yang ghaib. Dalam hadis yang amat sahih, ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyakan tentang iman, Islam, ihsan, kesemuanya Nabi jawab dengan mantap. Kemudian Jibril bertanya kepada baginda tentang bila akan berlakunya kiamat. Nabi menjawab dengan maksud yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Aku yang ditanya tak lebih tahu, tak lebih ilmu daripada kamu yang bertanya. Kamu sepatutnya lebih tahu. Ya Jibril, aku tak tahu. Bila Nabi tak tahu, macam mana kaum Maya boleh tahu? Bila Nabi tak tahu, macam mana saintis boleh tahu? Macam mana Kasim Ahmad boleh tahu? Anti hadis boleh tahu? Dr. Rashad Ali Khalifah, pengasas anti hadis yang hidup di Tucson, Amerika sebelum ini, boleh tahu? Tak mungkin mereka tahu, sebab Nabi pilihan Allah pun tidak mengetahuinya. Yang kita tahu ialah tanda-tanda datangnya kiamat. Telah kita bicara sebelum ini. Ada tanda-tanda kecil, the minor signs of kiamat. Ada tanda-tanda besar, the major signs of kiamat. Itu kita boleh tahu. Tarikh berlakunya kiamat, siapa pun tak mungkin tahu. Itu telah kita sentuh pada sesi pertemuan yang lepas. Selepas kita bicarakan itu, kita bicarakan kalam Allah yang berkaitan dengan alam. Allah nak mengatakan alam yang kamu lihat ini aku menjadikannya, dan ia begitu aneh, ia begitu menakjubkan. Kejadian alam ini pun jika kamu kaji secara teliti, secara sistematik, ia mengagumkan. Maka Allah yang mencipta alam ini secara yang sistematik, dia mampu menghancurkan alam ini. Mengapa Allah telah mencipta sesuatu yang indah kemudian menghancurkan? Tidakkah itu membuang masa atas setengah orang? Begitu indah kejadian ini, sudah cantik, tiba-tiba kita hancurkan benda yang sudah elok. Tidakkah ini satu perkara yang membuang masa atas setengah orang, mencabar kebijaksanaan Allah? Sekarang orang sudah begitu berani mencabar Allah. Mengapa dia tak buat begini? Sepatutnya Allah buat begini, mengapa tak buat begini? Seolah-olah dia lebih pandai daripada Tuhan. Allah menjawab dalam ayat lain, aku nak menjadikan bagimu alam lebih baik, khairun wa abqa, walal akhiratu khairun wa abqa. Aku hancurkan yang ada ini untuk melahirkan sesuatu yang terbaik.
Ini mudah manusia faham. Bahasa Allah itu mudah kita faham. Kita baru beli rumah, belum masuk lagi dah hancur dah setengah. Beli rumah baru you. Belum masuk, pagar roboh. Bilik dicat baru, belum masuk baru beli. Dah roboh dah sebahagian. Kenapa tak tanya? Pasal apa ya? Beli rumah tiba-tiba pergi roboh. Oh, nak buat lebih elok. Pagar dia tak automatik. Kita nak buat pagar automatik. Oh, sebab itu roboh. Sebab yang dulu korang baik, ni lebih baik, better than before. Oh, kalau tak lebih baik tak apalah. Allah menghancurkan alam ini untuk mewujudkan alam yang lebih baik. Allah sebutkannya sebagai khairun, lebih baik. Wa abqa, bukan sekadar lebih baik dan kekal. Yang ini yang ada tak kekal, ini kurang baik. Yang ada ini memang tak kekal, penciptaannya tak kekal, kurang baik. Allah nak buat yang kekal forever, mesti lebih mantap. Maka itulah yang hendak kita tambah kalau kita bicara tentang An-Naba, tentang hari kiamat yang merupakan berita besar. Dan Allah mencipta alam yang sistematik. Dia boleh menghancurkan untuk mencipta sesuatu yang lebih hebat, lebih kekal. Bukan sesuatu yang pelik, bukan sesuatu yang salah. InsyaAllah. Terus kita masuk pada agenda kita, bermula ayat nombor 17. Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat, itulah hari keputusan muktamad. Keadilan tak wujud di alam ini. Bukan tak ada, tapi dia tak wujud dalam erti kata yang lengkap. George Bush mengatakan di Iraq ada senjata pemusnah. Kami di Amerika mengetahui ada senjata pemusnah di Iraq. Saddam Hussein mewujudkannya tapi merahsiakannya. Maka kita perlu menyerang Iraq sebelum Iraq menyerang kita. Maka ramai yang mati, kanak-kanak yang mati di Iraq, ramai yang menderita. Kemudian dokumentari dikeluarkan dan pernah ditayangkan dalam Discovery Channel, Castro. Pernah ditayangkan kenyataan orang yang terlibat dalam isu ini dari Amerika. Dia dedahkan rahsia. Dia berkata sebenarnya tidak pernah ada senjata pemusnah itu. Tak pernah ada. Senjata itu tak pernah wujud, tapi diwujudkan dalam bentuk rekaan dan Iraq sudah hancur, sudah hancur. Ini era Dajjal. Penipuan diwujudkan untuk menghalalkan kehancuran. Mana ada keadilan? Kalau begitu caranya tindakan George Bush. Dan George Bush sekarang gelap. Dia terlepas, tak dihukum. Maka Allah mengatakan jangan bimbang. Ini kepentingan surah An-Naba ayat 17. Inna yawmal fasli kana miqata. Hari keputusan. Hari Allah memberikan keputusan secara adil, seadil-adilnya kepada makhluk dulu sampai ke bila-bila. Kana miqata. Harinya itu pasti. Dah tetap dah dalam kalender Allah. Tarikhnya dah tetap dah. Tapi kita tidak mengetahui tentangnya. Tapi miqata, waktunya dah ada. Bila sampai masanya, apa akan berlaku? Ayat 18. Maka malaikat yang ditugaskan akan meniup sangkakala. Apa itu sangkakala? Sumur. Allahu a'lam. Ini berita baik. Kita hanya membaca, menterjemahkan sesuai dengan bahasa Arab. Itu adab, memberikan terjemahan dan tafsiran tentang benda baik. Kita terjemahkan tepat mengikut bahasa Arab. Dan kemudian kita serahkan maksud sebenarnya kepada Allah.
sebab ia berita gaib. Kita beriman sebab dalilnya kuat, Al-Quranul Karim. Tapi bagaimana rupanya, bagaimana caranya, Allahu a'lam bis-shawab. Dalam ilmu ulumul Quran yang saya sebutkan awal tadi, dalam ilmu ulumul Quran ada satu perbincangan yang memperincikan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Memperincikan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat merupakan ayat-ayat yang jelas tujuan dan maksudnya, walaupun tanpa perincian, tapi secara umumnya kita faham. Kita tak terbabas dalam kefahaman kita. Sebagai contoh firman Allah, wa aqimus solah wa atuz zakah. Tegakkan solat, keluarkan zakat. Kita faham. Tegakkan solat. Oh, solat ini dia. Sebagaimana Nabi ajar, sebagaimana yang kita lakukan, contoh sehari 5 kali, kita faham, spontan. Wa atuz zakah, dan keluarkan zakat. Oh, kita faham. Ini bukan sedekah biasa, ini kewajiban. Zakat pula ada dia punya perincian, kita faham. Sebab ia rukun Islam, fardu ain dasar. Orang Islam yang tidak memahaminya, dia bukan Islam. Paling kurang kita katakan Islamnya tak tulen, sebab ini rukun. Orang Islam kena faham rukun tentang Islam. Zakat, mudah kita faham. Tapi ayat yang kita baca ke ini, kita kurang faham. Yang tadi kita faham muhkamat. Yang kita faham itu muhkamat. Ini kita baca, wah, ada malaikat ambil sangkakala. Ada mengatakan sangkakala itu terumpit. Dia pun terbayanglah, terumpit Kasim Ahmad. Cerita Piramli yang dia lihat puluhan tahun dahulu, terbayang di wajah dia. Oh, lebih kurang begitu rupanya. Jangan. Itu terumpit Kasim Ahmad yang boleh dibeli di kedai acong. Ini sangkakala. Bentuknya Allahu a'lam. Bagaimana bunyinya Allahu a'lam. Bagaimana malaikat berkenaan meniupnya Allahu a'lam. Bagaimana kesannya pada alam, cara dasarnya kita tak tahu. Yang kita tahu, tiupan akan berlaku dan kiamat datang. Itu kita tahu. Tapi terumpit itu apa dia? Itu mutasyabihat. Sebab itu ketika Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat-ayat begini, dia kata, kita bacaannya masyhur. Bacaannya masyhur. Maksudnya ayat itu masyhur, boleh kita baca. Tetapi maksudnya majhul. Maksudnya majhul. Apa dia majhul? Kita jahil tentangnya, majhul. Maksudnya kita tak faham. Dan beriman kepadanya wajib. Beriman bahawa ini memang ketetapan Allah. Allah sebut wajib. Beriman tentang ayat ini wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Bertanya panjang. Doktor, ustaz tu bertanya, cuba perincikan sikit tentang terumpit ni, sangkakala ini. Bertanya bab itu bid'ah. Sebab apa? Dia bukan bab pertanyaan. Kita faham cara dasar, cukup kita percaya. Itu jawapan Imam Malik rahimahullah ta'ala bila disoal tentang ayat-ayat mutasyabihat. Sama dengan ayat-ayat seumpamanya, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman duduk bersemayam di atas ars. Bagaimana rupa ars? Bagaimana Allah bersemayam? Bacaannya masyhur. Saya baru membacanya. Bagaimana? Majhul, kita tak tahu. Beriman dengan ayat wajib. Berbincang panjang tentangnya bid'ah. Ingat formula. Formula cantik oleh Imam Malik radhiyallahu an berkaitan ayat-ayat yang berkaitan benda gaib. Saya ulangi, membacanya masyhur. Bagaimana ia berlaku majhul, kita tak tahu. Beriman dengan ayat wajib. Berbincang panjang bid'ah.
Tapi ada orang suka berbincang panjang tentang benda-benda yang macam ini. Dia akan terbabas, sebab ia bukan perkara yang boleh kita berbincang dan perbanyakkan perbincangan tentangnya. Dia alam gaib. Yang jelas kita beriman malaikat akan meniup sangkakala kita bercakap. Perinciannya Allah Ta'ala. Itu cara yang betul. Maka seterusnya ayat 19, wa futihatis sama, dibuka langit, fakanat abwaba, dan di langit pula ada beberapa pintu. Ini pun benar baik. Ketika berlaku hari kiamat, di langit ada beberapa pintu, dibuka pintu itu Allah Ta'ala. Ini pun kita beriman, tapi kita serah maksud sebenarnya kepada ilahi. Tapi dia pasti berlaku. Kemudian Allah fokus tentang bumi. Allah berkata, wasuyiratil jibal fakanat saraba. Gunung ganang seolah-olahnya bergerak gunung ganang. Bagaimana gunung ganang boleh bergerak? Wajib tak? Ini bab alam, kita boleh bicarakan sedikit sebanyak. Ini berkaitan bumi, yang ilmu geologi boleh membantu kefahaman kita. Yang jelas, ada tafsiran mengatakan bergerak itu memang runtuh, memang pun bergerak, hancur, hilang rupa paras gunung ganang. Dan aspek tafsiran kedua, tafsiran masa kini, ialah tafsiran yang mengaitkan tentang bumi ini sendiri. Dia wujud dalam bentuk petak-petak ataupun kerak-kerak. Baru-baru ini ilmu sains geologi mengesahkan tentang kejadian bumi ini, bahawa bumi ini sebenarnya walaupun nampak macam mendatar begitu saja, bersambung-sambung, tetapi sebenarnya dia tidak begitu. Dia terpisah. Maka teori ini dinamakan teori tectonic plates, teori kerak-kerak bumi. Bumi ada kerak. Untuk memudahkan kefahaman, saya gunakan kalimat petak-petak. Tuan-tuan perempuan pernah pergi ke Benang? Saya anak sawah, sebut petak, spontan di minda saya nampak sawah yang dahulunya saya hidup di sana, menghalau burung setiap tahun pada masa ke semasa. Untuk anak-anak yang tak kenal sawah, tak kenal ladang, kesian pada mereka. Saya anak sawah. Kalau sebut petak-petak itu jelas, satu petak, petak lagi satu, terpisah. Satu petak dengan petak yang lain terpisah dengan benda yang orang kampung kata ban. Ada satu bahagian yang tinggi sedikit. Jadi satu petak boleh menakung air, sebab ia satu petak yang ada tanam tinggi di ujungnya, di sekelilingnya, terpisah dengan petak yang lain. Itulah analogi tentang bumi kita, terpisah seperti petak. Sebab itu boleh berlaku gempa bumi. Contoh 2004 yang menggegarkan Aceh dan banyak bahagian di alam ini. Tsunami melanda dengan dahsyatnya. Masa itu apa yang berlaku ialah kerak India, Indian plate, kerak India, petak India, dia terbenam ke bawah kerak Burma, Burma plate. Nak memahami isu tsunami yang dahsyat 2004, sehingga Syekh Imran Hussein, seorang tokoh pemikir yang disegani, walaupun kadang-kadang idenya perlu masa untuk kita hadam, Syekh Imran Hussein ketika memberi pandangannya tentang 10 tanda-tanda besar berpandukan hadis Muslim. Nabi SAW mengatakan, jika 10 ini tak berlaku, kiamat tak berlaku.
Dari yang 10 ada 3 berkaitan dengan bumi tenggelam. Akan berlaku bumi tenggelam yang dahsyat, satu di timur, satu di barat, satu di timur tengah. Dan bagi Syekh Imran Husin, tenggelamnya bumi di timur sudah berlaku 2004 katanya. Ini pandangan. Tenggelam di timur sudah berlaku, tanda besar, sudah berlaku satu dengan jelas katanya. Tenggelam di timur sudah berlaku tahun 2004 yang menghasilkan tsunami, dan ya, Aceh bergegar dan Malaysia juga bergegar, dan tempat-tempat yang merata. Tsunami yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Jadi kata Syekh Imran Husin, satu tanda besar sudah datang, tenggelam bumi di timur. Kita menanti di barat, kemudian satu akan menggegarkan dengan dahsyatnya timur tengah. Kehendak Allah pasti berlaku. Tak berlaku, kiamat tak berlaku, kata Nabi. Hadis Muslim. Apa yang berlaku pada tahun 2004? Benar. Di satu penjuru saya bersetuju, bumi memang tenggelam. Kalau India tenggelam, dan tenggelam itu di mana? Di lautan Hindi, Indian Ocean. Tenggelam di lautan Hindi, lautan besar, ocean, samudra. Dan ketika berlaku itu, berlaku tumpahan air. Gerakan air itu semakin lama semakin laju, dan mengikut ukuran saintis bagian oceanografi dan yang lain-lainnya, mereka mengatakan secara umumnya untuk mudah kefahaman, kelajuannya kelajuan sebuah jet. Anda pernah mendaki jet? Belum pernah. Kelajuannya kelajuan sebuah jet. Itu kuasa air. Allah wujudkan kuasa air di lautan Hindi dengan kerak India tenggelam. Sekejap ya. Dia bergerak sikit, berlaku tumpahan air. Air bergerak dengan tsunami-nya melahirkan ombak setinggi 15 meter. Bergerak ribuan meter, ada kata 5,000. Tenaga yang dihasilkan seperti 23,000 bom atom Hiroshima yang meletup. Bom atom Hiroshima, kita tak tahu bagaimana ia berlaku, perinciannya tak melihat, tapi ada cerita tentangnya. Saya pun tak sempat semua itu. Tapi baru ini bagus, Discovery Channel tunjuk tentang atom Hiroshima. Saya nak faham hadis ni. Bila ditunjukkan saya pun lihat sampai habis. Dahsyat. Bom atom yang meletup itu dahsyat, menggerunkan. Tetapi tsunami 2004, tenaga yang keluar seperti 23,000 bom atom itu. Luar biasa kan? Maka saintis mengatakan this is the greatest tragedy in human history. Tragedi 2004, tragedi paling dahsyat dalam sejarah manusia. Maka Syekh Imran Husin mengatakan satu tanda besar telah berlaku. Bumi tenggelam di sebelah timur, menghasilkan tragedi paling teruk dalam sejarah manusia. Allahu a'lam. Ini tafsiran pada hadis. Tapi yang jelas, hari kiamat pasti berlaku. Maka bila berlaku kerak bumi, maka bergoyanglah semua. Boleh hancurlah termasuk gunung Ganang. Itu tak mustahil pula berlaku di hari kiamat. Lagilah hari kiamat dengan kuasa Allah, apa-apa saja akan bergerak dan hancur. Tapi hari ini kita boleh faham. Ayat ini bukan sesuatu yang luar kefahaman manusia. Ada analogi, ada contoh tentang tragedi yang berlaku yang boleh kita kiaskan dengan hari kiamat yang pastinya lebih dahsyat, lebih teruk. InsyaAllah. Itulah ayat nombor 20. Sedikit pengkisahan tentang hari kiamat. Dahsyatnya.
Mungkin kita tak sempat dengan semua itu. Kita merasai kiamat kecil dahulu. Itu kiamat besar, kiamat kubro besar. Kita mungkin rasai kiamat kecil dulu. Kiamat subro, sod, kiamat sod, subro, bukan kubro kap. Kita subro kecil, kematian kita. Kiamat juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pindah ke alam baru. Kata orang putih, pom out you go. Jadi kita mungkin rasai itu secara pasti. Seterusnya Allah fokus tentang hari kiamat. Selepas gunung ganang semua hancur, alam hancur, kita berpindah alam lebih baik, lebih kekal, terutama bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya neraka Jahanam ada tempat pengintai. Maksudnya ada satu tempat para malaikat melihat apa yang berlaku. Ini pun mutasyabihat. Ini pun ayat mutasyabihat. Kita tak faham. Ada tempat pengintai, kita tak faham. Tak perlu kita bayangkan macam mana. Kita beriman, tapi bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Dan juga menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Neraka ada pengintai dan tempat kembali bagi siapa? Lit-taghin. Allah sebut taghin. Taghin melalaikan tauhid. Ada ayat Quran menceritakan tentang tauhid. Wa may yakfur bil-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Sampai ke hujung ayat. Siapa yang kufur dengan tauhid, kalimat asalnya tagha. Kalimat asal dalam bahasa Arab tagha. Tagha ini yang terbabas, yang tak ikut jalan Allah, atau tagha. Bila ramai melakukan tagha, taghin. Jadi neraka Jahanam untuk taghin, untuk mereka ramai, untuk mereka yang terbabas. Termasuklah yang taghin itu taghut. Taghut itu yang jelas dicopkan sebagai golongan yang teruk akidahnya, teruk amalannya, dikutuk oleh Allah, sebagai contoh Fir'aun dan sebagainya. Maka semua itu cara umumnya taghin, masuk neraka Jahanam. Neraka kita faham, alam baik, tempat pembalasan bagi mereka yang terhaka. Jahanam memang menjahanamkan, menghancurkan, tapi tidak mematikan. Balasannya teruk menghancurkan, tapi mati tiada. Mati tiada, cuma sakit teramat sangat. Oleh yang lebih baik. Labisina fiha ahqaba, mereka tinggal berabad-abad. Ahqaba, berabad-abad, itu terjemahannya melambangkan satu jangka masa yang lama. Bagi mereka yang beriman tapi bermaksiat, masuk neraka berabad-abad lama, tapi kemudian keluar. Ada yang lagi lama, selama-lamanya. Di kalimat umum Allah sebut ahqaba, lama, berabad-abad, melambangkan lama. Hidup tak selama itu. Nak dapat setahun hidup pun payah. Kena seksa berabad-abad, tak baloi. Ikut logik manusia tak baloi kan. Hidup sekejap je, nak sampai 60 tahun pun teruk. 50 tahun dah lutut dah lembek dah. Aduh, telepok bunyi lutut. 50 tahun masuk pencen, Allah, kena cas lettering setiap hari bagi lutut elok. Wayang duit beli pula alat sonografi tu nak bagi getar tulang. Tak baik juga, duk melelong juga. Tak baik dah pakcik, 100% kebaikan tak ada dah. Bolehlah ada perubahan sedikit. Nak muda dah pakcik, nak muda dah, ibadatlah sekuat mungkin sebelum masuk kubur pakcik, makcik. Tiba-tiba satu hari orang bagi tahu kat kita macam tu. Sebab kita pun dah tua, pakcik, tu
tua, inilah dia. Bagi tahu kat kita pula, bagi kita masuk era tua, semua lalui benda sama. Sebab itu amal soleh pula yang kita cari, yang kita kejar. Dan nak dapat 60 tahun saya sebutkan tadi pun susah. Tiba-tiba masuk neraka berabad-abad, tak boleh kan? Sebab itu orang yang cerdik, dia ambil kira tu. Siapa yang cerdik? Nabi kata yang bersiap sedia menghadapi maut. Itu yang cerdik. Siapa yang kurang cerdik? Yang kurang cerdik, dia tidak bersiap sedia, tapi mengharapkan di sana semua okey. Di dunia ini buat kerja bukan-bukan, dan buat boleh pertandingan tari menari, menari dengan girlfriend, kalah kena tendang keluar menangis. Tak sembahyang, tak menangis. Masuk akademi Fantasia, kalah, nangis. Kita pun terkejut, menangis sebab masuk neraka, confirm ke? Tak, kalau akademi Fantasia, oh, tak payah menangis, patut gelak, alhamdulillah. Itu bukan tempatmu. Pergi menangis apa-apa, menangis. Mak dia pun menangis. Anak aku masuk pertandingan menari. You really want to dance? Masuk menari, kalah. Round kedua kalah, dia pelecok jatuh tangga. Yang si mak tu pun lagi sehari dua nak terjun kubur, menangis juga. Loh, hampa menangis untuk tu ke? Anak kita tanya. Ingat kot confirm neraka sebab tu menangis. Tak payah menangis lah, bersiap sedialah untuk maut. Maka orang yang jahil, dia berdangdut, menari, menyanyi, solat tidak. Kemudian orang tanya, apa persiapan untuk, adakah untuk tari menari? Tak. Apa persiapanmu untuk akademi Fantasia? Tidak. Apa persiapanmu untuk Hollywood? Tak. Untuk mati. Wal'iyadzubillah, berlindung aku dengan Allah. Nak berlindung macam mana kematian pasti? Sebut mati wal'iyadzubillah, sebut dandut tak wal'iyadzubillah. Akhir zaman, era kacau, bumi sudah tenggelam. Ini era kita. Jadi kata Allah, janganlah cari neraka sebab hidupnya berabad-abad. Nama sungguh sambungan ayat 24. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Tak ada aircon, tak ada kesejukan dalamnya. Panas meledak. Ya Rabbi, kita sekarang di surau ni terasa panas kan? Saya berbelum kan? Saya berbelum. Terasa panas, cuma tak bagi tahu ya. Cuma tak bagi tahu. Tak mau merumun. Tapi terasa kan? Bukan merumun, terasa kan? Alhamdulillah, terasa panas. Dalam majlis ilmu dapat pahala. Ahli neraka, kata Allah, panas, mendidih, tak ada langsung kesejukan. Nak cari sesuatu yang boleh menyejukkan, tak ada, kosong. Itu azab. Tapi Allah ni adil. Sebelum dia bagi azab, dia bagi tahu dulu. Kira okey lah. Sebelum dia azab manusia, dia bagi tahu, aku bukan seronok nak azabmu. Tak. Sebab di bawah arsku ditulis, kasih aku mengatasi kemurkaanmu. Hadis kursi yang sahih, tercatat di ars Allah, rahmatku, kasih belasku mengatasi kemurkaanmu. Itu formula Allah tentang kita. Maksudnya Allah mencipta kita bukan nak azab kita. Allah mencipta kita untuk suruh kita beribadah, akhirnya kembali ke syurga. Itu tempatmu, asalmu di sana, kembali di sana. Cuma aku
singgahkan kamu sekejap di bumi ini. Sekejap. Bukan berabad-abad. Untuk pergi ke tempat berabad-abad. Tapi aku singgahkan kamu di bumi ini sekejap. Dan aku beritahu padamu, ini persinggahan. Aku beritahu, ini persinggahan, wahai manusia. Ini persinggahan yang kekal di sana. Aku beritahu. Dan bila kamu singgah di alam ini, aku juga beritahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Aku singgahkan kamu di sini, wahai manusia, supaya di sini kamu sembah aku. Kamu jadi orang baik, orang beriman. Aku beritahu padamu. Dan bila kamu duduk di sini seketika dan kamu beriman, kamu beribadah, akhirnya kamu mati, aku pindahkan kamu ke sana. Ke sana itu jannah. Jannah itu kekal abadi. Tidak ada patah balik bagimu. Lama mana kami di jannah, ya Allah? Khalidina fiha abada. Selama-lamanya. Tempatnya bagaimana, ya Allah? Khairun wa abqa. Paling baik, paling best. Kekal pula tu. Aku dah beritahu kan? Jelas kan? Dan aku bicarakan tentang bagaimana formula umum untuk pergi ke jannah. Aku dah sediakan bagimu. Bukan untuk mereka yang lain, untuk kamu. Dan aku berkata, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beriman, percaya dengan betul dan disusuli dengan amal soleh, falahum ajrun, bagi mereka ajrun, balasan, ghairu mamnun. Waduh, jika Allah kata ajrun pun cukup, Allah tambah lagi, Allah sifatkan ajrun ghairu mamnun. Ajrun itu, balasan pahala itu ghairu mamnun, tak ada putus-putusnya. Allah ini maha kaya. Bila Dia memberi padamu di syurga, tak putus-putus. Beza dengan duniamu, elektrik putus, air putus. Di sana kebaikannya tak putus-putus. Tapi di sana, di sini tidak. Persinggahan ini, aku beritahu juga padamu, kamu kena tahu, persinggahan dipenuhi ujian. Jika terkena tsunami, jangan merungut pada Allah. Mengapa datangkan tsunami? Kan aku dah bagi tahu, tempat ni tempat ujian. Kalau kamu sakit, jangan marah Tuhan. Mengapa Tuhan aku sembahyang rajin, kena juga sakit? Kan aku dah bagi tahu, tempat ni ujian. Dan aku juga menceritakan kepadamu, kekasihku, rasul-rasul yang aku sayangi, juga aku uji dengan teruknya. Kan juga aku beritahu padamu, kamu bukan rasul. Rasul-rasul yang aku sayangi, aku uji lagi teruk. Berbanding kamu, kamu nak merumah macam mana? Kan aku dah bagi tahu. Apa yang aku tak bagi tahu? Kalau kami buat jahat, nak bagi tahu juga. Ada. Jika kamu menderhakai aku, berabad-abad kamu akan di neraka jahanam. Tadi baru kita baca. Ya Rabbi, bila saya fikir-fikirkan pertanyaan orang-orang yang berkata Allah tidak adil, Dia cipta kita masuk ke neraka, katanya Allah tak adil. Mengapa cipta kita untuk hancurkan kita? Akhirnya saya baca balik, cuba memahami pertanyaan mereka. Mengapa mereka marah sangat pada Allah? Patutkah kita marah kepada Allah? Bila kaji balik, tak patut. Tak patut. Jika di dunia tertulis satu benda, trespasses will be prosecuted. Di sekolah-sekolah, tempat-tempat tertentu kan, kita baca apa kita buat? Aku tak tahu nanti. Alhamdulillah, dia tulis terjemahan. Apa dia terjemahan? Bahasa kita. Bagi mereka yang memasuki kawasan ini, dia akan dihukum. Begitulah di Quran terjemahan dia.
Aku tak tahu orang putih. Oh, ni aku tahu bahasa Melayu. Aku sampai di Jahannam, aku tahu. Oh, apa kita buat? Tak berani masuk kan? Tiba-tiba masuk juga. Pukul 12 tengah malam, dia masuk juga. Sebab di situ ditangkapkan mungkinlah ada duit. Masuk-masuk kena tangkap, dipenjarakan. Nak salah siapa? Kita faham logiknya. Kamu tak boleh salahkan sesiapa sebab tercatat semua di sini. Dah bagi tahu risikonya. Jadi Allah tak salah. Tapi jika kami tak tahu, Allah kata aku adil. Ada zaman fatrah, zaman fitrah kata kita. Rasul tak ada mesej, tak ada kitab. Sebab itu kami mungkin tak tahu. Kamu diberikan pengecualian. Oh, tak sampai mesej pada kami. Kata Allah, jika tak sampai dakwah padamu, menyebabkan kamu tak faham kebenaran, ada pengecualian bagimu. Itu pun Allah beritahu di sini. Saya mencari, tak temui Allah bersalah. Yang saya temui, kita bersalah. Semua Allah dah bagi tahu. Jika tak sampai, kita dikecualikan. Tapi sampai. Sampai macam mana? Ada kuliah di masjid, TV juga, walaupun ada juga yang larau-larau, tapi ada juga hari Jumaatnya. Orang Melayu, hari Jumaat penting. Ibu segala hari, malam Jumaat kuliah. Semanis kurmanya ada, halakah dia ada. Ada macam-macam, hari Jumaat. Kompangnya Allah. Hari Jumaat, malam Jumaat, kompangnya Yasin. Malam lain, Yahu. Itu kita cipta. Allah tak suruh Yasin tunggu malam Jumaat saja. Allah tak kata begitu. Quran tunggu malam Jumaat saja, agama tunggu hari Jumaat saja. Lagi 6 hari, jin bertendanglah kamu. Tak ada. Kita yang mencipta. Bila Allah hukum kita, salah siapa? Salah kita. Jadi Allah dah beritahu pada kita, dah jelas. Jadi tak ada alasan untuk kita terbabas. Sebab itu saya sebutkan tadi, jika manusia terbabas dalam keadaan Allah dah beritahu, jika you terbabas, tempat you neraka Jahannam, salah you. Aku dah beritahu, airnya mendidih, panasnya mendidih, tak ada kesejukan. Surah An-Naba ayat 24, aku dah beritahu. Yang ada nana, aku dah beritahu. Air tak ada, yang ada nana, aku dah beritahu. Iaitu ayat berikutnya 25. Selain air yang mendidih, nana, aku dah beritahu. Jangan salahkan aku. Mengapa diseksa sedemikian rupa? Aku dah beritahu. Dan aku nak berkata kepadamu, aku buat apa yang aku suka. Aku buat apa yang aku kendaki. Takkah salah satu sifat Allah iradah? Iradah artinya berkehendak. Allah buat mengikut kehendaknya, bukan kehendak kita. Kita nak paksa Allah ikut kehendak kita. Iradah dia lah yang merupakan iradah. Iradah kita ini iradah dengan izinnya. Iradah dia mutlak, maha berkehendak. Jika dia berkehendak sesuatu, kun, jadilah. Fayakun, jadilah ia. Semudah itu. Inilah, bila kita baca ayat ini dan kita olah seperti yang kita sebutkan tadi, akhirnya kita sedar ayat ini nak betulkan akidah kita. Surah An-Naba ini nak betulkan akidah kita tentang hari kiamat dan bagaimana kita melihat hari kiamat. Adakah Allah adil dengannya? Ya, adil. Kita yang zalim, itu yang tersilap sebenarnya. Untuk menyedari Allah tidak zalim, walaupun dia wujudkan neraka Jahannam untuk menyiksa jin dan juga manusia, tapi dia menyiksa bukan berdasarkan kezaliman, tidak. Itu dasar. Bukan menyiksa berdasarkan kezaliman, tidak. Diberikan keadilan. Sebab itu awal tadi ayat 17 Allah mengatakan inna yawmal fasli kana miqata.
hari keputusan. Keputusan diberikan secara yang adil. Jadi ia berkaitan akidah. Surah ini membetulkan akidah kita terhadap hari kiamat. Jazaa'an wifaqah, sebagai pembalasan yang setimpal. Itu penting. Ingatnya kalimat ini, ayat 26, nampak mudah, tapi kita ingat untuk beri ilmu pada kita, ilmu betul, membetulkan akidah kita, membetulkan akidah rakan kita yang mungkin bercelaru mindanya. Mengapa ya Allah balas aku seperti ini? Kita ingat ni cukup. Oh, balasan Allah ni macam ni. Jazaa'an wifaqah, pembalasan yang setimpal. Tak ada unsur kezaliman, tak ada unsur melampau, setimpal. Mu buat begini, mu sudah diberi faham. Jika mu buat begini, begini balasannya. Maka mu buat juga setimpal. Setimpal, tersirat, tidak ada kezaliman, tidak ada hukuman melampau, dan tersirat juga manusia diberikan keadilan dan manusia dihukum secara adil. Sebab itu saya katakan awal-awal tadi, tak nampak Allah sengaja nak hukum manusia, tak nampak. Semua setimpal. Setimpal. Dengan apa yang kita buat? Kita buat jahat, balasan setimpal. Ingat ayat ini pendek saja tapi penting. Jazaa'an wifaqah. Ramai kawan kita yang celaru buat ini. Mengapa aku kena? Ingat kata ini. Perincian, kata padanya, perincian aku tak tahu. Allah yang tahu. Aku tak tahu apa kamu buat, aku tak tahu bagaimana Allah mengira, aku tak tahu. Tapi yang aku yakin ni dia, balasan yang Allah berikan pada kita tak pernah melampau, sentiasa setimpal. Itu aku tahu. Sebab Allah sebut, kita selamat. Dan kita cuba selamatkan dia. Ingat ayat ini, InsyaAllah ya. Jadi ayat 26, saya baca hingga ayat 26, tapi saya kena masuk ayat 27 sebagai ayat terakhir, sebab dia berkait sedikit sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kita ambil sekali itu untuk petang ini. Mengapa mereka dihukum dan hukumannya setimpal? Jawapan Allah penting. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu tak takut dengan hisab, dengan hari perhitungan, dengan hari kiamat. Tak takut. Ataupun lebih tepatnya, terjemahan yang saya baca ni tak takut. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa, balik pada bahasa asal, Allah kata la yarju, tidak mengharapkan. Dia tak ada rojak. Rojak bahasa Arab harapan. La yarju, dia tidak mengharapkan hari kiamat. Tak takut itu, dia tak takut dengan hari kiamat, salah satu tafsiran. Tapi saya nak balik pada yang asal. Asalnya bermaksud dia tak mengharapkan dengan hari kiamat, tak beri harapan. Maksudnya tak yakin, tak kuat keyakinan. Rupa-rupanya keyakinan tentang hari akhirat ni kompos penting. Kompos penting. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa umat hari ini, umat Islam teruk sangat? Cara umumnya teruk semua. Ada keterukan yang kita tahu, sebut rasuah. Ada yang kita tahu. Yang kita tahu bagaimana? Masuk kereta, ditangkap, dipenjarakan, itu kita tahu. Contoh, datuk-datuk kita tabung haji beberapa tahun yang lepas, duduk di penjuru tabung haji, tiba-tiba salah gunakan wang, ditangkap. Kita tahu. Orang Islam duduk di institusi Islam, tabung haji pun salah guna, ditangkap. Alhamdulillah, balasan semua setimpal. Di peringkat antara bangsa pemain kriket Pakistan, tak pernah kita dengar pemain kriket kena masuk jail. Pemain kriket masuk jail sebab apa? Rasuah dalam sukan.
di Malaysia pemain bola sepak sudah ditangkap. Sebahagiannya tak boleh lagi main bola sebab rasuah permainan, rasuah politik. Riuh sekarang rasuah politik. Kita tahu, tapi kita tak boleh bedahkan. Lain yang berlaku kita tak tahu, kita tak nak bicara tentangnya. Rasuah di mana-mana, rasuah di mana-mana. Ada satu kes yang saya tahu itu RM1 juta dimasukkan dalam bodi RM1 juta untuk yang berkenaan. Kita kata budak tu bawa RM1 juta. Ni doktor jenis ni macam mana ni? Tak bagi ni tak dapat. Jadi terus juga. Seorang rakan saya telefon, dapat projek harga RM100 juta. Telefon minta fatwa Dr. Daniel sebagai sahabat terdekat. Memang saya dekat dengan dia. Dan dia memang kontrak ini dia buat cukup je. Tak siapa mengadu buruk tentang dia, dia buat satu projek. Jangan tanya lebih. Jangan tanya lebih. Dan dia dapat projek RM100 juta. Saya kata Alhamdulillah. Nanti saya nak tulis buku, nak edar kat non-Muslim, tolong bantulah. Bagi duit sikit ke kantor saya untuk edar kat non-Muslim. Dia kata dapat projek, tapi kena up RM200 juta. Oh, itu fatwa dia minta dari saya. Itu minta fatwa. Projek atas kertas RM100 juta, kena up RM200 juta. Lagi 100. Lagi 100 ni yang tukang sign tu dia mahu dengan kawan-kawannya. Up RM100 juta. Itu duit kita lah tu, untuk keluar cukai semua tu. Ada di jabatan-jabatan tertentu nilai RM100 juta, up RM200 juta. Itu yang saya tahu. Saya terdiam, tak terfikir boleh berlaku macam ni. Yang saya tahu minta RM20,000, RM30,000, biasalah. Biasa tapi haram. Tapi biasalah. RM10,000, RM20,000 itu mengata penjuru. RM10,000, RM20,000 itu mengata penjuru. Kadang-kadang dia minta tu pakai ketayap atas kepala. Pakai ketayap. Saya mau ibadat pi. Nak percaya macam mana dengan Dr. Lebay? Tak apa boleh percaya itu. Tapi ada yang comel lah macam yang depan saya ni. Alhamdulillah dia percayai. Akhirnya saya kata, you know my answer. You lulus Amerika, I'm speaking English to you. You anak buah saya dulu, you know my answer. You tahu. You anak buah saya tahu jawapan saya macam mana. Okay, I know what to do. Lepas itu saya tanya seorang tu, apa jadi kat dia? Dia tolak projek tu. Tolak projek tu, saya buat terkejut. Tolak projek. Dia tolak projek. Sebab apa? Dia tak mahu tanggung dosa kena up RM100 juta. Orang lain ambil sambak, hilang juga RM100 juta. Akhirnya duit rakyat hilang juga RM100 juta. Cuma bukan orang ni dapat. Dia tak mahu. Itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, saya kata teruk sangat orang kita. Teruk sungguh-sungguh. Bila kita kaji ayat ni, kita sedar antara jawapannya sebab ini. Keyakinan hari kiamat tak begitu kuat. Ingatan tentang besok tak begitu kuat. Jika ingatan tentang besok ni kuat, hari ini jadi elok. Sebab kita sedar hari ini untuk besok. Hari ini hasilnya besok. Buruk hari ini, buruk di sana. Baik hari ini, baik di sana. Kalau ingat tentang besok. Sebab tu orang itu nak beli barang, nampak macam mudah. Tapi jika dia beli itu dengan ingatan tentang besok, dia bermuamalah secara betul. Orang itu mungkin bayar lebih kepadanya. Harga mungkin RM2.40.
Bagi 3 ringgit, patut dipulangkan 60 sen, silap dipulangkan 70 sen, 10 sen tersilap. Allah 10 sen saja. Tapi ingat di sana 10 sen ini pun neraka bagiku jika aku ambil. Jangan sebut 100 juta. Jangan sebut 100 juta. 10 sen pun aku tak nak. 10 sen sebab sikit. Sebab tu tanda warung kena 100 juta. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kebal juga, mungkin juga. Tapi jika ingatan tentang akhirat tu kuat, hari ini dia elak. Jadi betul lah jika setengah orang mengatakan semua berbalik pada akidah. Betul. Tapi bagaimana nak menyemai akidah itu? Seperti itu yang kita sebutkan tadi. Dia mengharapkan akhirat. Macam sahabat. Sahabat mengharapkan akhirat. Saya pernah cerita tentang Ibnu Qais. Ketika musuh ditawan, dia temui kotak. Kotak tu musuh punya, dia cari, dia kembalikan. Tentera Rom yang ditawan terkejut. Kita tak pernah bertemu dengan orang macam ni selama ini. Akhirnya orang bertanya kepadanya, apa namamu? Tak penting. Tak penting. Yang penting aku kembalikan sudah. Aku tak penting. I'm not important. Tak mau glamour. Tak penting siapa namamu. Tak pernah jumpa orang macam ni. Tak penting. Tapi orang sedikit, oh, Amr Ibn Qais. Ibn Qais radhiyallahu anhu. Kembalikan kotak milik musuh. Mau musuh tak terkejut. Patutnya musuh. Apa salahnya aku kebas? Tapi pun dia berperang dengan orang Islam. Tapi tidak, amanah. Dia janji nak kembalikan. Dia kembalikan sebab janji. Kita lihat. Itu model dahulu. Sebab aku takut dengan akhirat. Kamu tak ambil apa-apa pun, ni kok riwayatnya, kamu tak ambil apa-apa pun, kalau aku nak ambil, aku ambil semua. Orang Rom tanya, tak ambil apa-apa pun. Jika aku nak kebas, aku kebas semua tau. Jika betul aku nak kebas, aku kebas semua sekali. Aku tak kembalikan. Tanya pula tak ambil apa-apa pun. Aku tak ada apa-apa pun. Nah, siapa ni? Tak penting nama aku. Tanya orang lain. Itulah Amr Ibn Qais radhiyallahu anhu. Tak terkenal nama dia. Itulah sahabat. Tak terkenal pun kejujurannya luar biasa. Umar Bakar terkenal. Jelas. Masya Allah. Mengapa kita teruk sangat? Mungkin kita tak. So, rasa dengan mudah. Tipu dengan mudah. Membimbangkan. Takut anak kita pun satu hari hidup suasana macam itu. Dia tipu macam mana? Tipu sekolah. Tipu sekolah. Anak kita boleh ambil peperiksaan, bagi tahu pada kita, ibu, mereka tipu jawapan. Ustaz sekolah agama, ustaz di depan, ada peperiksaan, ustaz pun sibuk, dia baca. Itu dia, kongsi jawapan. Sekolah agama menipu. Habis kamu, alhamdulillah, saya tak menipu. Macam dia baiklah tu. Macam dia baiklah, semoga berkekalan. Anak kita lebih suampi lebih tinggi. Matrik dah, mana-mana dah. Belum lagi peperiksaan, mereka dah kongsi dah soalan. Yuna, macam dah dapat? Jangan tanya dah. Fizik, semua dapat soalan. Jangan tanya macam mana. No. Belum periksa datang soalan, patut skor. Tapi bila betul-betul bekerja, hancur. Sebab semuanya penipu. Ya, tak tahu soalan. Kita teruskan. Macam mana kamu buat? Kamu tak ambil kan? Boleh kan? Kamu jawab, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh jangan. Dia tak skor tak apa. Daripada berbohong dan kononnya skor.
Alangkah susah nak ajar benda ni, walaupun di sekolah agama. Sebab menipu ni dah biasa. Budak sekolah menipu, tapi biasa, dia anggap tak ada apa. Pekerja jabatan kerajaan menipu, malah mencuri. Tak curi duit, dia curi masa. Kan waktu rehat pukul berapa jabatan kerajaan? 12.45 sampai pukul 2. Saya lama tak kerja kerajaan. 12.45 sampai pukul 2. 1 sampai 2. 1 sampai 2. Sejam. Waktu rehat. Rehat waktunya, rehat, makan, dan ambil masa untuk solat zuhur. Tak, dia rehat dan dia makan. Mengunyah sejam. Pukul 2, kita pergi kaunter, tak ada orang. Ni pencuri ni. Ni pencuri. Tapi, ini dia. Sini tak jauh. Tak ingat sana. Tak jauh mana dia ingat. Kita pergi kaunter kosong. Tanya, mana pergi? Ni pukul 2 dah kan? 25 minit dah kan? Patut ada. Oh, insyaAllah ada orang pergi semayang. Pergi semayang? Baru keluar kan? Ada setengah tu kita faham lah. Dia ada waktu ni makan, waktu ni kamu keluar. Dah, waktu rehat sama-sama lah. Oh, semua kena berehat, semua rehat. Sekarang dia pergi semayang. Minta maaf ya. 2.30 tak sampai lagi. Semayang lama. Mungkin khusyuk lebih. Akhirnya kenyalah setahun duk kerja. Kamu orang dalam jabatan ni, tu buat apa? Inilah masalah. Masa di syurga tu ada perempuan duduk nak jual. Jadi pukul 2 di semayang dalam rombongan. Sembahyang pergi surau dalam rombongan. Ramai-ramai ada bertuduh. Yang laki-laki nak jual syekli. Patut lama punya khusyuk menjual tu. Rupa-rupanya akhirnya saya dapat maklumat seluruh Malaysia macam tu. Waktu sepatutnya bekerja dan pergi semayang. Kemuncaknya ada satu kes non-Muslim pecat pekerja Islam. Seorang pekerja Islam kena buang, dia tendang. Kemudian dia cerita, orang kafir ni memang tak guna, tak bagi peluang kita semayang. Oh, maaf, buat kafir. Kafir ni memang tak guna. Kita nak semayang, dia buang kita. Kita pun pergi selidik. Selidik punya selidik bukan tak bagi semayang. Dia semayang 2 jam. Semayang 2 jam. Mau tak kena buang. Oh. Ini orang semayang. Tapi semayang tanpa faham. Semayang tak masuk ke dalam. Menyebabkan yang Allah sebut ini akhirnya berlaku. Mereka tak mengharapkan hari perhitungan. Tak kuat. Dia tak kuat. Benda-benda yang dilakukan ahli neraka, mereka buat. Sebab itu kena asah di hati kita ingatan hari kiamat. Nak mengasah macam mana? Kita kena ingati kebesaran ilahi. Kebesaran yang menghasilkan jannah, itu aku mahu. Yang menghasilkan nar, itu aku tak mahu. Azabnya dahsyat, berabad-abad. Airnya mendidih, ada nanah, aku tak mahu. Jadi bila kita ingatkan diri kita, oh ada nanah, aku tak mahu. Tak buat pindah harap. Jannah, ada bidadari mengalir di bawahnya sungai-sungai, aku hendak menghasilkan kemantapan amal. Itulah mungkin sebab orang Islam teruk pada hari ini. Nama mereka Islam, panjang-panjang pula tu. Kemudian Alhamdulillah, lepas anak dilahirkan buat keka, kenduri lama-lama pula tu. Ayung buai, panggil Pak Imam baca doa. Tapi dalam hidup semua hancur. Sebab apa? Sebab agama itu hanya rutin seperti itu. Hanya rutin. Hanya syiar-syiar luaran. Lampu-lampu yang indah.
tapi dalamannya kosong. Sebab itulah kita mengharapkan kita tak menghasilkan, tak melahirkan anak-anak yang kosong jiwa, yang hatinya ada vacuum, supaya akhirnya Islam tidak hanya dilihat dalam bentuk syiar-syiar luaran yang kosong, intisari ataupun inti hati, insya-Allah. Maka itulah ayat akhir yang kita bicarakan petang ini. Mereka dimasukkan neraka sebab innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dihumban masuk neraka yang airnya mendidih, dipenuhi bulan nanah, sebab mereka tidak mengharapkan kiamat, tak mengharapkan hari perhitungan, tak fokus pada hari perhitungan, tak fokus pada hari pembalasan, tak memfokuskan diri terhadap hari pembalasan, menyebabkan hari ini mereka jual. Sebab mereka tak melihat hari ini untuk besok. Mereka hanya melihat hari ini hanya untuk hari ini. Sebab itu akhirnya mereka ke neraka. Waliyahzubillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, itulah yang sempat kita bicarakan. Semoga insya-Allah mendatangkan kebaikan bagi kita bersama insya-Allah. Allahumma a'lam bissawab. Terima kasih banyak. Apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.